Hai kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Yeza. Okay guys, so hari ni kita nak bercerita mengenai kisah-kisah seram yang ada dekat Sarawak. So apa tunggu lagi? Jom kita masuk dalam video. Okay guys, so ini adalah, korang dah masuk dalam dunia YouTube kan? Ini adalah 3 kisah seram yang berasal dari Sarawak. So dekat tempat aku pun ada kisah seram tau. Tapi kisah seram ni adalah, aku tak pasti ini fiksyen ataupun benar semata-mata. So korang jangan ambil serius, anggap saja ini adalah hiburan semata-mata. So jom tanpa membuang masa, jom kita start. Sejak nenek meninggal, sekarang rumah ni kosong. Tapi siapa perempuan yang ada di dalam rumah ni? Cepat, aku rasa ni intro kot. Okay ni guys, siapa yang belum turun tu oleh Hezioms, Hez 10 ms ke apa, lantak Hai kan? semua, nama aku Rini, bukan nama sebenar. Aku seorang guru yang bertugas di sebuah sekolah di kawasan pendalaman Sarawak. Nama tempat biarlah aku rahsiakan demi menjaga aib kawasan tersebut. Entah kenapa, aku rasa ingin berkongsi kisah seram yang aku alami sepanjang mengajar di sini. Peristiwa ini memang tidak aku boleh lupakan sehingga sekarang. Kisah ini bermula semasa aku bertugas sebagai warden asrama perempuan. Aku seorang yang agak tegas dengan murid-murid. Pantang aku menjerit, pasti budak-budak akan ketar-ketir ketakutan. Biasalah, baru bertugas sebagai warden, bila aku marah mereka takut, bila aku suruh mereka buat. Bukan saja-saja aku marah, tapi sebab aku sayangkan mereka dan mahu mendidik mereka menjadi murid yang berdisiplin. Aku rasa semua guru pun mempunyai niat yang sama seperti aku. Kejadian yang masih terngiang-ngiang di kepala aku ni berlaku sekitar pukul 6 pagi sewaktu sesi roll call. Peraturan di sini, semua murid wajib turun berkumpul pada waktu pagi. Siapa yang lambat pasti akan dikenakan hukuman. Pagi itu semua murid sepatutnya sudah turun ke dewan. Bangunan asrama ini mempunyai 3 tingkat. Sebagai prosedur biasa, aku akan membuat rondaan dari tingkat 1, 2 dan 3 untuk memastikan tiada murid yang tertinggal di dalam bilik. Setelah berpuas hati, semua bilik kosong, aku pun bergegas turun dari tingkat 3 ke tingkat 1 untuk menyertai murid-murid di dewan. Tapi masih ada satu benda yang ganjil berlaku. Semasa aku hendak bergerak ke dewan, mata aku tertangkap kelibat seorang murid perempuan di tingkat 3. Waktu itu dia sedang berdiri menghadap cermin sambil mengikat dan memegang rambut dia. Mulutnya kelihatan kumat kamit bernyanyi. Aku rasa pelik. Tapi tadi aku dah pastikan semua bilik di tingkat 3 kosong. Kenapa tiba-tiba ada murid di situ? Tanpa berlengah aku terus menjerit dari bawah, "Woi, siapa yang masih di atas tu? Turun sekarang." Dia buat tak tahu. Aku menjerit dengan lebih keras lagi. "Dalam kiraan 3, kalau kamu tak turun, saya akan naik ke atas." Sekali lagi, budak tu tidak mengendahkan arahan aku. Tapi kali ini reaksi dia agak berbeza. Dia bangun perlahan-lahan, menyikat rambutnya dengan lembut sambil berjalan santai ke arah yang lain sehingga ia hilang dari pandangan. Aku menunggu di pagar asrama perempuan, memandangkan waktu itu hanya aku sahaja warden di situ. Tunggu punya tunggu untuk budak tu turun, tapi masih juga tak turun-turun. Hati waktu tu dah mula panas. Aku ambil keputusan untuk naik semula dan mencari budak tu. Bila aku masuk ke bilik tempat aku nampak dia tadi, punyalah aku terkejut. Bilik tu kosong. Budak perempuan tadi tak ada. Aku pusing satu asrama perempuan untuk cari dia, tapi usaha aku sia-sia. Memang tiada sesiapa di situ. Iklan pula lah ya guys, macam biasa. Dia macam biasa, memang ada iklan. Nampak gaya kita kenalan juga iklan lah ni ya. Kan tak berapa lama lah iklan ni dan berapa banyak iklan yang ada. Semasa aku hendak turun semula melalui tangga ke tingkat 1, alangkah terkejutnya
terkejutnya aku apabila terserempak dengan budak tadi, tapi kali ini di tangga. Aku terus tegur dia dengan nada marah. Kenapa tak turun masa saya jerit tadi? Peliknya, budak tu tidak menjawab. Dia hanya berdiri kaku di hadapan aku, tapi posisi dia membelakangi. Dia hanya mendengus perlahan disusuli bunyi desahan. Aku waktu itu cuba kawal emosi marah, tapi situasi berubah menjadi sangat menakutkan. Tiba-tiba bunyi desahan itu bertukar menjadi bunyi ngilayan yang menakutkan dan menyeramkan. Dia mengilai sekuat hati. Waktu itu aku sudah panik tahap gaban. Tanpa berfikir panjang, aku lari lintang pukang menuruni tangga. Aku tak berani toleh ke belakang untuk tengok muka dia, sebab naluri aku kuat mengatakan itu bukan murid biasa. Sampai sahaja di luar pagar asrama, aku terserempak dengan pengawas dan beberapa orang guru. Mereka pelik melihat aku berlari ketakutan. Kenapa ni cikgu? Tanya salah seorang dari mereka. Dengan suara terketar-ketar aku menjawab, ada budak perempuan lagi dekat asrama. Dahi pengawas tu berkerut. Sebelum dia menjawab, mana ada budak lagi di asrama tu cikgu? Saya dah semak dan ambil kehadiran semua murid-murid ada di sini. Jawapan tu membuatkan aku tersentak. Jadi, siapa murid yang aku terserempak tadi? Adakah dia manusia ataupun bukan? Diorang semua di situ dah memang nampak muka aku pucat. Aku tak perlu cerita, memang dorang tahu aku ada nampak sesuatu. Aku ceritakan semua ni kepada pengawas dan guru-guru di situ, tapi aku minta rahsiakan daripada pelajar asrama yang lain supaya mereka tak takut. Hari ini sudah 5 tahun aku bertugas di sekolah ini. Itulah pengalaman pertama yang betul-betul menguji semangat aku. Banyak lagi sebenarnya kejadian yang menyeramkan berlaku selepas itu, tapi kejadian pertama inilah yang paling memberikan kesan kepada aku. Terima kasih kerana sudi membaca. Maaf jika ada kekurangan. Maklumlah, baru lagi belajar berkongsi cerita di sini. Sekian. Okay, itu baru kisah pertama. Kisah kedua ni diceritakan oleh Khairi Rahman yang bertajuk Siapa Dalam Rumah Atuk. Tadi siapa ketuk pintu, ni pula siapa dalam rumah atuk tu. Oh, nampak yang kita ada 3 kisah seram je. So kita layankan je lah, ya. Ni first time juga Nama buat reaction saya padang. Adam. Keluarga saya terdiri daripada 5 orang. Ayah, ibu, seorang adik dan adik bongsu termasuklah saya. Kisah ini bermula apabila kami sekeluarga pulang ke kampung Atok sebelah ayah di kawasan Sarawak. Alamatnya biarlah saya rahsiakan. Sebenarnya satu keluarga seronok hendak balik ke kampung kecuali ayah. Muka ayah masam kerana hubungan dengan Atok memang renggang sejak dulu lagi. Namun begitu, nenek telah menelefon dan meminta ayah pulang segera. Katanya Atok sedang sakit tenat dan sudah tidak boleh berjalan. Setelah puas ibu memujuk, akhirnya ayah mengalah dan kami pun bertolak pulang ke kampung. Kami tiba di perkerangan rumah Atok sekitar pukul 6 petang. Waktu itu saya dan adik-beradik agak terkejut melihat rumah Atok. Rupanya agak berbeza dan kelihatan seperti rumah orang yang berada berbanding rumah lain di kampung tu. Apabila sampai ke situ, kami memberikan salam. Kami dijawab, "Waalaikumsalam." "Masuklah," jawab nenek. Wajah nenek tersenyum lebar menyambut kedatangan kami semua. Memang berbeza dengan wajah ayah yang masih lagi masam sejak awal perjalanan. Selesai sesi sapa menyapa, kami pun membersihkan diri, mandi, makan dan menunaikan solat. Rumah Atok ni mempunyai 3 bilik. Bilik pertama ialah bilik yang kami duduk, terletak berhampiran dengan pintu masuk utama. Bilik kedua berada di tengah rumah, iaitu bilik tidur nenek dan Atok. Manakala bilik terakhir terletak di bahagian paling belakang. Bilik tu kosong dan pintunya sentiasa terkunci rapat. Malam tu, kami semua tidur di bilik hadapan. Saya dan adik-beradik tidur beralaskan toto di atas lantai, manakala ibu dan ayah tidur di atas katil.
Ketika kami semua sedang tidur nyenyak, tiba-tiba saya terjaga. Telinga saya menangkap bunyi pintu bilik kosong di bahagian belakang itu terbuka. Dalam kesunyian malam, saya terdengar bunyi tapak kaki seseorang keluar dari bilik tersebut. Tak mungkin, sebab bilik itu sepatutnya kosong. Tapak kaki itu kemudian melangkah perlahan-lahan menuju ke arah kami. Mula-mula saya fikirkan itu nenek, tapi sangkaan saya salah bila saya mendengar suara Ato di luar pintu. Suara itu menyuruh kami membuka pintu bilik. Punyalah darah aku berderau masa itu semua orang dengar, tapi tak ada seorang pun yang buka. Kenapa? Sebab mana mungkin Ato dan masa bersama nenek. Ayah menjenguk Ato, sempat lagi dia meminta maaf. Tapi kami semua tahu hubungan mereka memang akan kekal begitu. Tidaklah bergaduh, tidaklah juga seperti dulu. Sepatutnya kami di situ 2 ataupun 3 hari. Tapi ayah rasa macam tak sedap hati dan dia memutuskan untuk pulang hari itu juga. Jadi kami hanya habiskan masa semalam di sana sebelum pulang semula ke rumah. Okey. Sekarang ni kita nak tengok cerita daripada Britney Junior, gangguan di tandas asrama. Jom. Alamak, iklan lah pula. Iklan ni dah 8. Nama aku Ritni dari Sarawak. Sebenarnya banyak kisah mistik yang aku boleh kongsikan, tapi kejadian inilah yang paling memberikan kesan mendalam sebab ini kali pertama aku berhadapan secara langsung dengan makhluk sebegitu. Kejadian ini berlaku semasa aku belajar tingkatan 3 dan tinggal di asrama. Nama sekolah biarlah rahsia. Takut pula pelajar yang sedang menetap di sana nanti trauma. Rutin harian kami bermula awal sebab sesi persekolahan bermula pukul 6.45 pagi. Jadi tepat pukul 5 pagi kami mesti bangun untuk mandi dan bersiap. Bagi sesiapa yang pernah duduk asrama mesti familiar dengan budaya tempat mandi. Kami akan letak baldi atau bekas mandian di luar pintu bilik sebagai tanda giliran. Kiranya ini cop tempat mandi. Beratur menggunakan baldi. Kalau bekas baldi tak banyak, maksudnya line clear. Tapi kalau dah berderet bekas yang beratur, faham-faham sajalah, ramai yang menunggu. Pagi itu, nasib aku kurang baik. Aku terajak tidur dan hanya terjaga sekitar pukul 6 pagi. Dalam keadaan kelang kabut, takut lambat, aku capai tuala dan bekas mandian, lalu bergegas ke bilik air di hujung aras 3 tempat aku menginap. Sampai sahaja di sana, bilik air dah penuh. Nak tak nak, aku letak saja bekas mandian aku dalam barisan giliran dan keluar menunggu di koridor. Mampus, lambatlah aku pergi sekolah hari ini, rungut aku dalam hati. Sementara menunggu giliran, aku melepak di koridor luar sambil memerhati suasana pagi. Sebagai gambaran, asrama ni ada 2 blok bangunan yang saling berhadapan. Dari tempat aku duduk, aku boleh nampak blok depan dengan jelas. Suasana pagi itu agak sibuk. Ada yang dah bersiap berpakaian sekolah dan turun sarapan. Ada yang berlari-lari anak ke tandas. Tapi di tengah kesibukan tu, mata aku tertumpu pada satu susuk tubuh di bangunan hadapan. Ada seorang budak perempuan sedang duduk melepak di koridor bangunan. Sama macam aku, tapi yang peliknya dia tak buat apa-apa. Dia cuma duduk kaku dan matanya tajam, memandang tepat ke arah aku. Lama aku perhatikan dia, dalam hati terfikir, macam tak pernah nampak pula perempuan ni di sekolah. Sebab jarak kami agak jauh dipisahkan di antara ruang 2 bangunan, aku terpaksa tinggikan suara seakan menjerit untuk menegur. Tunggu giliran mandi juga ke? Lawung aku. Senyap, tiada jawapan. Yalah, dari tadi dia tengok aku. Takkanlah kami nak tengok-menengok je kan? Aku tegurlah. Tiba-tiba, jantung aku bagaikan nak gugur. Tanpa semena-mena, perempuan tu memegang kepala dia dengan 2 belah tangan, lalu mencabut perlahan-lahan dari badan. Dengan santai, dia meletakkan kepala yang telah dicabut tu di atas tembok koridor. Darah aku menyirap naik terus ke muka tanpa berfikir panjang. Berdesup, aku lari masuk semula ke dalam bilik air. Aku cuba menidakkan apa yang aku nampak. Mungkin aku mamai, masih lagi termimpi. Mungkin aku
salah tengok. Bila aku masuk ke dalam bilik air, suasana yang tadi riuh kini sunyi sepi. Rupa-rupanya semua pelajar lain sudah selesai mandi dan beredar ke sekolah, meninggalkan aku seorang diri. Dalam keadaan panik dan cuba menenangkan diri, aku terus bergerak ke sinki. Aku cuba buat normal untuk hilangkan rasa takut, tapi tangan terketar-ketar mencapai berus gigi dan ubat gigi. Aku perlu yakinkan diri yang kejadian tadi hanya hayalan. Tapi macam mana pula hayalan kalau aku boleh sampai tegur benda tu? Aku cuba tak fikir pasal benda tu dan teruskan mandi. Sedang aku meletakkan ubat gigi, tiba-tiba seorang budak perempuan masuk ke dalam bilik dan betul-betul berdiri di sebelah aku di deretan sinki itu. Aku menghela nafas lega syukur. Ada kawan. Aku sangkakan dia pun bangun lambat macam aku. Disebabkan rasa takut yang semakin membuak-buak, aku terus cerita dengan dia. Aku masa tu perlukan seseorang untuk dengar, untuk mengesahkan yang aku tak gila. Aku cerita dari A sampai Z dengan laju. Aku kata, weh, kau tahu tak tadi? Aku ada nampak perempuan di blok depan. Dia cabut kepala dia, lepas tu dia letak di atas koridor. Aku cerita bersungguh-sungguh. Sebaik saja ayat tu keluar dari mulut aku, budak perempuan di sebelah tu berhenti bergerak. Perlahan-lahan, dia memusingkan badannya menghadap aku. Dia memandang tepat ke mata aku dan bertanya dengan nada datar. Macam ni kah? Dia memusingkan badannya menghadap aku. Dia memandang tepat ke mata aku dan bertanya dengan nada datar. Macam ni kah? Sambil dia mengangkat kepala, dia memisahkan dengan badan. Dunia aku masa tu rasa gelap seketika. Aku tak mampu nak lari keluar. Dalam keadaan tergamam, aku terus melompat masuk ke dalam salah satu bilik mandi, kunci pintu dan buka pancuran air sederas-derasnya. Aku mandi dengan pakaian sekolah yang lengkap di badan, menggigil ketakutan di bawah pancuran air tu. Disebabkan kejadian tu, aku demam panas selama beberapa hari. Masa aku ceritakan benda ni kepada warden asrama, dia ibarat tidak terkejut, malah ibarat dia mengiyakan. Itu adalah antara pengalaman yang menyeramkan pernah aku alami semasa bersekolah di sebuah sekolah di Sarawak. Okay guys, so itu sedikit pasal kisah seram yang berlaku di Sarawak. So apa pendapat korang pasal konten kita kali ini? Adakah menyeramkan atau tidak? Dan minta maaf di atas benda-benda yang berlaku ya. Sebab telefon aku ni dia full storage tau. Okay, telefon aku ni dia full storage. So disebabkan full storage tu, aku terpaksa delete balik. Lepas tu aku terpaksa record balik. Terpaksa macam tu lah guys, sebab storage aku sekarang dah full. InsyaAllah, macam aku cakap dengan korang, kalau aku ada rezeki lebih, aku akan cari telefon baharu dengan storage yang besar lah, supaya dia takkan jadi macam ni pula. Macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sini lah konten kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, always stay safe. Bye.